Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak, edisi Rabu, 13 Julai bersama saya, Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Sarawak berjaya memperkasa pembangunan ekonomi negeri melalui transformasi dalam beberapa sektor sejak memulakan agenda ekonomi digital pada tahun 2018. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ini termasuk dalam sektor pertanian, industri kelapa sawit, perdagangan, kewangan dan teknologi kewangan. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari bagi melaksanakan agenda ekonomi digital, Kerajaan Sarawak telah menubuhkan Lembaga Multimedia Sarawak atau Sarawak Multimedia Authority SMA di bawah ordinan SMA 2017. Ia merupakan sebuah badan kawal selia untuk meneraju, menyelia dan memudahkan pembangunan dan pelaksanaan komunikasi, multimedia dan inisiatif ekonomi digital negeri. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian Kongres Kejuruteraan ASEAN Australia di Kuching. Sementara itu, pada majlis sama, Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memaklumkan Sarawak merekodkan beberapa pencapaian di bawah ekosistem ekonomi digital sejak 5 tahun lepas. Ujarnya pencapaian terbabit melibatkan pelancaran beberapa inisiatif. Jelas Premier ia melibatkan menghubungkan bandar dan luar bandar Sarawak atau saluran dan rangkaian jalur lebar luar bandar Sarawak MySRBN, penubuhan Pusat Kecemerlangan Ekonomi Digital dan Perkampungan Digital Tegas selain pelancaran kerjasama makmal pemprototipan antara Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak dan Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia. Beliau memberitahu sebagai sebahagian daripada inisiatif saluran, sebanyak 600 menara telekomunikasi dibina yang dilaksanakan di bawah projek telekomunikasi luar bandar Lembaga Multimedia Sarawak. Ia dijangka siap dengan perkhidmatan mobiliti dan MySRBN tahun depan. Manakala melalui MySRBN, beliau memberitahu sebanyak 158 tapak di seluruh negeri telah disediakan dengan perkhidmatan fixed wireless broadband setakat ini bagi menghubungkan masyarakat di luar bandar yang berdepan masalah liputan internet yang lemah. Selain itu, penubuhan Pusat Kecemerlangan Ekonomi Digital antara lain bertujuan menghubungkan pihak universiti dengan teknologi industri, menetapkan arah penyelidikan dan pembangunan serta memastikan inovasi berterusan dalam teknologi digital. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan, melalui penubuhan Perkampungan Digital Tegas pula, banyak ruang kerja bersama untuk para usahawan disediakan selain memberi sokongan seperti akses kepada pasaran. Katanya pelancaran kerjasama makmal pemprototipan antara Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak dan Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia berperanan membantu pihak industri di Sarawak dengan menyediakan program pembangunan kapasiti tempatan, kepakaran dan teknologi ke arah memupuk ekosistem industri 4.0 yang komprehensif. Premier menyatakan demikian dalam ucapan perasmian Kongres Kejuruteraan ASEAN Australia di Kuching. Kongres selama 3 hari berkenaan dihadiri lebih 200 peserta. Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Nangka telah menempah 1,000 buah buku cerita berbahasa Inggeris untuk ditempatkan di rumah-rumah panjang sekitar Dun Nangka. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Dr. Anwar Rabai, buku bagi murid tahun 1 hingga 6 itu akan diagihkan kepada 22 buah rumah panjang dan digilirkan judulnya setiap 3 bulan. Dr. Anwar berkata satu mekanisme sedang diusahakan untuk memastikan rekod murid yang telah membaca buku-buku berkenaan dapat diperolehi. Data itu katanya akan menjadi penanda aras keberkesanan program membaca itu kelak. Buku yang ditempah juga lebih kepada unsur sains ke arah memupuk minat murid kepada bidang sains selain memupuk minat membaca dalam kalangan mereka.
It's a very light book. Yeah, a very light book. And some of the books I have tried to order which focus on STEM. For example, cerita pasal the galaxies, pasal animals, about plants, all these type of books. Very light book. It costs about a copy about not more than 20 ringgit, one copy of the books. Katanya program buku cerita itu merupakan salah satu usaha pihaknya menambah baik program tuition percuma di rumah-rumah panjang yang sedang berlangsung 4 hari seminggu di 22 buah rumah panjang di Dun Nangka. Dr. Anwar yang juga adun nangka ditemui media selepas menghadiri majlis penyerahan buku aktiviti pelajar dan alat bantu mengajar bagi projek jalinan komuniti dan masyarakat. Bantuan alat bantu mengajar itu katanya dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak melalui kementerian beliau. Namun beberapa sekolah di Dun Nangka diberikan jumlah peralatan yang lebih banyak dengan menggunakan dana dari Pusat Khidmat Dun Nangka. Sarawak bersedia memperkukuhkan lagi hubungan perniagaan sedia ada dengan Republik Singapura bagi menarik lebih banyak pelabur asing terutama sekali dalam bidang teknologi hijau. Presiden Persekutuan Perniagaan Sarawak SBF, Dato' Abang Abdul Karim Tun Openg berkata ke arah itu, kerjasama erat antara rakan sejawat di Republik tersebut iaitu Persekutuan Perniagaan Singapura SBF terus ditingkatkan. Dato' Abang Abdul Karim berkata demikian dalam sidang media selepas mengiringi Ketua Negara Asia Tenggara dan Pasifik Global Division 1 Persekutuan Perniagaan Singapura Tan Teck Lee dalam kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Jelas Dato' Abang Karim lagi langkah tersebut adalah sejajar dengan matlamat utama Kerajaan Sarawak di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 Sarawak yang memberi fokus terhadap peningkatan kemasukan pelaburan langsung asing dalam rangka pemulihan ekonomi negeri. Sementara itu, Tan Teck Lee berkata pihaknya juga akan meneruskan kerjasama dengan Sarawak melalui SBF serta Pejabat Pelancongan dan Perdagangan Sarawak Singapura untuk membawa lebih banyak pelaburan ke negeri ini. Jelasnya lagi untuk tujuan itu beliau telah membawa 50 delegasi daripada pelbagai syarikat pada lawatan kerja ke Kuching untuk mengetahui secara terperinci mengenai peluang pelaburan yang disediakan oleh Sarawak. Bagi mengendalikan ibadah korban yang melibatkan penyembelihan 34 ekor kerbau dan lembu sudah tentu memerlukan tenaga kerja yang ramai. Malah ia juga memerlukan pasukan kerja yang lengkap, berpengalaman dan saling membantu bagi memastikan daging korban berupaya disampaikan kepada golongan sasaran. Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar memilih Persatuan Anak Vai Bintulu PAVB sebagai jentera pelaksana di peringkat akar umbi bagi ibadah korban beliau di Bintulu. Sangat memuaskan. Mereka pakar dalam menangkap sapi dan menjelurih sapi. Dan saudara Pandi Suhaili, dia tahu di mana ada sapi di Sarawak. Kalau tidak, kita tidak dapat menangkap 32 dan campur 2, 34. Dia pergi ke Miri dan pergi ke Meludam, lawas mencari sapi, bukan daripada satu tempat. Dengan jumlah anggota 160 orang dan kolaborasi bersama anggota Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Jepak dan penduduk kampung Kuala Tatau, kerja-kerja melapah dan mengagihkan daging korban kepada 26 buah kampung dan kediaman cepat dan mudah. Menurut Presiden PAVB, Pandi Suhaili, kerja-kerja penyembelihan dilakukan di pusat penyembelihan di Jalan Pesisir Bintulu, Kuala Tatau, yang kemudiannya kerbau dan lembu korban dihantar ke 3 lokasi iaitu Kampung Kuala Tatau, Dewan Kampung Jepak dan Pasar Basah Kampung Sibiu. Di situlah kerja-kerja melapah, memotong tulang, pembungkusan dan pengagihan kepada kampung-kampung penerima dilakukan oleh petugas-petugas PAVB. Apa yang kita lihat ini adalah satu kepercayaan ataupun satu penghormatan kepada Persatuan Anak Vai untuk mengurus kerja-kerja korban ini
disebabkan oleh pengalaman kita yang sudah banyak kali ataupun banyak tahun kita mengendalikan ibadah korban di Bintulu ini. Alhamdulillahnya semuanya berjalan dengan lancar. Juruseteri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia melihat komitmen yang diberikan petugas PAVB amat tinggi dan program ibadah korban itu berjalan dengan lancar. Oleh itu, beliau yang merupakan anak kelahiran Wai itu melihat ibadah korban perdana Bintulu itu akan diteruskan pada tahun-tahun yang datang. Harapan saya supaya program ini berjalan berterusan dan bersinambungan. Ya, ianya tidak berhenti pada hari ini saja. Ia berterusan. Bermula pukul 8 pagi dan berakhir pukul 6 petang, binatang korban disembelih seterusnya diproses serta diserahkan kepada golongan penerima. Inilah bukti pengorbanan semua pihak dalam merealisasikan ibadah korban. Anjuran bersama Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia, Pejabat Speaker Dun Sarawak, Pejabat Residen Bahagian Bintulu dan PAVB. Sekian berita pagi Sarawak edisi Rabu 13 Julai. Pastikan anda terus mematuhi SOP yang ditetapkan untuk mengelak jangkitan COVID-19. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Salam keluarga Malaysia dan jumpa lagi.